Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan pada semua anak murid cikgu. Baik, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi PTPR Matematik tahun 4 dan hari ini kita masuk unit 4 iaitu masa dan waktu. Dan hari ini kita akan belajar mengenai sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Baik, apakah itu sistem 12 jam? Sistem 12 jam ialah satu sistem yang menyatakan masa dan menyatakan unit jam hingga angka 12 sahaja. Sebab selepas pukul 12 tengah hari nanti dia akan pergi pada pukul 1 petang. Okey, itu maksudnya sampai angka 12 sahaja. Dan dia juga dilengkapi dengan petunjuk waktu, sama ada AM, PM atau pagi, petang ataupun malam. Okey, apakah itu AM dan apakah itu PM? AM ni ialah anti-meridium, iaitu dia mewakili masa selepas tengah malam hingga sebelum tengah hari, di mana PM pula ialah post-meridium yang mewakili masa selepas tengah hari hingga sebelum tengah malam. Baik, ini ialah struktur sistem 12 jam dan cikgu rasa awak dah belajar ni pada darjah 3, baca jam. Jadi dia ada jam dan dia ada minit dan dipisahkan dengan titik bertindih tu. Jadi baca dia ialah 2.30 petang ataupun 2.30 PM. Baik, apakah kebaikan sistem 12 jam? Sistem 12 jam ni dia penggunaan dia lebih meluas. Dan bilakah kita gunakan ni dalam kehidupan seharian kita lah. Kita baca jam dan sebagainya. Kita gunakan dalam kehidupan seharian. Baik, apakah itu sistem 24 jam pula? Sistem 24 jam itu ialah satu sistem yang menyatakan masa juga. Tapi apakah beza dia? Okey, beza dia ialah dia menyatakan jam dalam keadaan jelas dan asal. Beza dia ialah selepas pukul 12 tengah hari, kalau sistem 12 jam, kita baca 1 petang. Pukul 12 tu kita terus kepada pukul 1. Sedangkan kalau sistem 24 jam, selepas pukul 12 dia jadi pukul 13. Selepas tu ada pukul 14. Itulah secara kasarnya. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Kita tak baca pukul 13, kita tak baca pukul 14. Tapi secara kasarnya dia macam itulah. Nanti cikgu akan terangkan lagi. Baik, cara baca dia ialah jam 14.30. Okey, ni cara baca dia jam 14.30. Di mana 30 ini merupakan minit dan 14 ini ialah jam. Jam mesti ada 2 digit dekat depan. Minit pun ada 2 digit dekat belakang. Okey. Dan ini kita baca dia jam 8.45. Kena letak sifar dekat depan sebab dia mesti ada 2 digit. Jam mesti ada 2 digit dan minit pun mesti ada 2 digit. Baik, apakah kebaikan dia? Kebaikan dia ialah kita tak keliru sama ada tu waktu siang atau malam. Walaupun kita tak tulis kat belakang dia siang ke malam, AM atau PM, kita tahu dah itu petang ataupun malam ataupun pagi. Contoh macam ni, jam 14.30 ni tahu dah ini ialah waktu petang. Dan jam 8.45 ni ialah waktu pagi. Bila masa kita gunakan ni, sistem 24 jam ni, biasanya digunakan dalam ketenteraan. Dan satu lagi ialah jadual perjalanan pengangkutan terutamanya kereta api dan kapal terbang. Baik, ini kaitan ni awak boleh tengok dalam buku teks awak, ada jadual ni, ada gambar rajah ni. Dan cikgu dah mudahkan dalam bentuk jadual. Macam ni tak apa. Jadual ni nanti kita akan gunakan untuk pertukaran waktu nanti. Pertukaran masa. Okey, ni yang cikgu cakap tadi contoh penggunaan sistem 24 jam. Macam ni ialah tiket kereta api ni, awak tengok departure ni maksudnya ialah berlepas. Dia berlepas dari Tampin pukul jam 8.38 pagi. Ini maksudnya pagi lah. Dia tak tulis pun pagi ke petang, AM atau PM, tapi kita tahu ini ialah waktu pagi. Dan dijangka sampai pada pukul 1.08 petang ataupun dalam sistem 24 jam digunakan jam 13.08. Dan ini pula ialah tiket untuk kapal terbang. Boarding ni maksudnya ialah kita dah kena pergi tempat untuk berlepas tu. Belum naik lagi kapal terbangnya, kita pergi kat tempat
nak berlepas pada pukul 2.10 petang ataupun dalam sistem 24 jam, jam 14.10 dan dipaca berlepas jam 15.10 ataupun pukul 3.10 petang. Jadi macam mana kita nak tukar ni sistem 12 jam kepada 24 jam? Okey. Baik, ini cara dia. Baik, dalam buku teks awak dia ada bagi beberapa keadaan di mana kita tukarkan. Baik. Jadi kita tengok soalan terus, senang. Kita bincangkan soalan, kita cari jawapan dia, okey? Baik, dalam sistem 24 jam, awak tengok jadual yang cikgu bagi dulu. Ni ialah sistem 12 jam dan sistem 24 jam. Okey, ini pertukaran dia. Cikgu dah bagi dah kat sini. Yang paling penting kat sini ialah yang bertukar hanyalah jam sahaja. Minit tidak bertukar. Yang ini awak kena ingat. Minit kekal. Yang bertukar hanyalah dia punya jam. Baik, awak tengok soalan sini. Soalan dia ialah dia nak tukar 6.45 AM. Maksudnya 6.45 pagi ni dia nak tukar dalam sistem 24 jam. Baik, awak tengok jadual yang cikgu bagi ni pukul 6. Pukul 6 AM. Kita tengok dalam jadual. Inilah pukul 6 AM. Jadi jam dia ialah 06. Jam dia ialah 06. Jadi jam kita hanya perlu tukarkan jam. Sebenarnya tak perlu tukar pun. Kita hanya perlu letakkan sifar depan dia. Sifar 6. Dan 45 tu kekal. 45 kekal. Jadi ni tukarkan kepada sistem 24 jam, dia akan jadi jam 6.45. Okey. Mudah saja. Okey, tengok soalan yang kedua. Sistem 12 jamnya ialah pukul 10.40 PM. Okey. Jangan tengok minit. Minit ni kekal. Minit akan kekal. Tengok jam. Pukul 10 PM. Okey, tengok dalam jadual mana pukul 10 PM. Baik, ini. Nampak? 10 PM. Jadi jamnya kita kena tukar jadi jam 22. Ni jam 22 dan minitnya kekal. Di mana ini kita gunakan keadaan yang ketiga. Ni kita akan gunakan keadaan yang ketiga ni, keadaan 3. 1 PM hingga 11.59 PM tambah 12 jam pada digit jam. Mana ditambah 12 jam? Digit minit kekal. Tambah 12 jam, digit minit kekal. Tulis jam sebelum angka. Baik, inilah jawapan dia. Kalau awak nak gunakan tips yang dalam buku teks pun boleh. Dalam keadaan 3 lah. Dalam keadaan 3 ni. Kalau awak nak guna jadual yang cikgu bagi ni pun boleh. Okay. Baik, seterusnya kita akan tukarkan dari sistem 24 jam ke sistem 12 jam. Baik, ini yang terbalik dengan yang tadi. Baik, tengok contohnya. Nyatakan jam 8.25 dalam sistem 12 jam. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, minitnya akan kekal. Kita tengok jam sahaja. Dan jam kat sini ialah jam 08. Okey, cuba tengok dalam jadual. Mana jam 08 dalam sistem 24 jam? Inilah jam 08. Ataupun jam 8. Okey, dan kita tengok dia berada pada sistem 12 jam, dia berada pada pukul 8 pagi. 8 AM. So, jawapan dia nanti ialah jam 8.25 bila ditukarkan kepada sistem 12 jam, dia akan jadi 8 dekat sini 8.25 AM. Minit kekal. Okey, tengok contoh seterusnya. Contoh B. Jam 15.45. Minit kekal. Minit kekal. 45 kekal. Okey. Sekarang nak dalam unit dalam sistem 12 jam. Jam 15 ni sebenarnya ialah pukul berapa? Baik, tengok kat sini. Jam 15. Ni. Ni ialah jam 15. Jadi jam 15 ni pukul berapa? Pukul 3 sebenarnya. Jadi pukul 3 lah. 3.45 PM.
Ataupun awak boleh guna tips dalam buku teks awak ni, tips yang ketiga tu jam 13.00 hingga jam 23.59. Caranya ialah tolak 12 jam dari digit jam seperti yang dalam contoh yang diberikan dekat sini. Ataupun awak boleh guna jadual yang cikgu bagi. Sama saja awak akan dapat jawapan dia. Okey, so jawapan dia 3.45 PM. Okey. Baik, terakhir sekali mari kita buat dua contoh lah dalam buku teks awak ni. Jadi cikgu akan ambil contoh yang pertama. Tukar waktu di bawah kepada sistem 24 jam. Okey, soalan A ni ialah 3.4 Baik, 3.45 pagi ataupun AM lah. 3.45 pagi ni ialah AM. Okey, nak tukarkan kepada sistem 24 jam. Jadi tulis dulu jam, kat depan mesti tulis jam. Okey, baik. Minit dah ada dah. Kita dah tahu dah minit dia 45. Kita dah tahu dah minit 45. Jadi minit dia mesti 45. Minit tidak berubah. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu dia punya jam sahaja ni. Kat depan ni jam berapa. Baik, 3.45. Kita tengok dalam jadual ni, sistem 12 jam ni cari pukul 3 pagi ni, AM, 3 pagi. Ni dekat sini. Pukul 3 pagi ni Pukul 3 pagi ni. Minit dah jangan tengok dah, tengok jam. Pukul 3 pagi iaitu jam 03 ni. Jadi tulis sini 03. Jadi cara baca dia ialah jam 3.45. Baik. Siap. Soalan yang pertama A. Okey, sekarang cikgu ambil contoh yang kedua pula, nombor 2A. Okey, tak nak lah, cikgu tak nak ambil nombor 2A lah. Cikgu ambil 2D lah, 2D. Okey. Nyatakan waktu berikut dalam sistem 12 jam. Baik, sekarang dia dah bagi pula dalam sistem 24 jam. Jam 16, Jam 16.16. Tukarkan kepada sistem 12 jam. Baik. Minit sama, minit tidak berubah. Jadi terus tulis je minit 16 tu. Okey. Baik, sekarang jam 16. Jam 16. Tengok dekat sistem 24 jam. Kat mana jam 16? Inilah jam 16. Okey, dalam sistem 12 jam dia lah pada pukul 4 PM. So jawapannya 4.16 PM. Baik, inilah cara dia macam mana awak selesaikan pertukaran waktu dari sistem 12 jam ke 24 jam ataupun sebaliknya dengan berpandukan jadual. Dan awak juga boleh gunakan tips yang dalam buku teks. Baik. Sekian sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap anak murid semua faham. Terima kasih.